Demo juga, rokok berhenti. Boikot juga. Peluru berpandu tu mau boikot dulu. Baguslah. Tapi jangan pergi terajang orang macam di Dungun tu, pergi ludah orang, pergi maki pekerja McDonald. Kejadah apa Islam tak ajar lagu tu? Han nak boikot lah. Sampai tahap pergi kacau orang tu bukan akhlak. Tu bukan cara yang Islam ajar. Dia naik pula semangat 46 dia di Dungun. Dia naik pula semangat dia pergi terajang, pergi maki pekerja McDonald, pergi rongkuh pintu. Ni apa ni? Tak ada siapa suruh nak boikot, tapi kena faham adab akhlak. Jangan emosi, tapi ilmu kena reti. Ya, Rasulullah pernah menutup pasar, pernah ajak sahabat supaya jangan pergi ke pasar Yahudi Bani Qainuqa. Itu ada riwayat. Sehingga Nabi gesur sahabat buka satu pasar yang lain. Itu tanda protes lah, tanda tidak setuju dengan Yahudi. Tapi tak adalah sampai tahap piludah muka terajang habis. Ngerti akhlak. Tuan-tuan, saya di Perlis malam tadi, kuliah bulanan di Perlis. Habis kuliah makan, menu saya biasalah udang masak lemak tu every month. Jangan jelas, udang besar ni je. Udang masak lemak, ikan tak tahu apa nama, bakar, aku tak tanya lah, aku remat lah. Lepas tu kuih raya wajib lah kuih raya. Yang tak habis puasa 6 mikir tu. Tahniahlah dah habis. Tuan-tuan, habis makan tu sembang dengan budak-budak tahfiz ni lah. Di Matin, Mahat Tarbiyah, Mahat Tahfiz Imam An-Nawawi, Ustaz Husaini punya, ketua Dewan Pemuda PAT Perlis. Dia punya lah, dia panggil short form dia Matin. Mahat Tarbiyah, Mahat Tahfiz Imam An-Nawawi tu tempat tahfiz Quran. Tu sembang dengan murabi, guru-guru tahfiz dia. Balik Yaman, balik sana Mesir apa semua. Ada yang duduk Mesir 14 tahun macam-macam. Sembang. Nak cerita apa tuan-tuan? Wallahualam, itulah yang dicerita pada saya. Khabarnya orang Denmark yang hina Rasulullah tu, yang karikatur kartun tu, yang hina Nabi, khabarnya dia masuk Islam. Kawan Yaman ni cerita. Saya kata macam mana dia masuk Islam? Dia kata, Ustaz kenal tak Habib Umar? Kata kenal. Habib Umar orang Yaman, duduk di Hadramaut. Hadramaut ni banyak keturunan Rasulullah di situ, daripada Sayyidina Husain. Daripada keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, mereka banyak di Hadramaut. Kalau Sayyidina Hasan, Hasani, Al-Hasani banyak di Mesir, banyak di Iraq. Keturunan Sayyidina Hasan. Syekh Mutawali Sya'rawi itu Al-Hasani. Imam Abu Hasan Ali An-Nadwi itu Al-Hasani. Mereka banyak di Iraq, di Mesir. Adapun di Hadramaut, mereka banyak keturunan Al-Husain, Sayyidina Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar ni, saya tahulah, saya pernah tengok gambar dia. Memang muka ya Allah ya Karim. Habib Umar ni kata sahabat Yaman, satu hari Ustaz, dia ni memang kerap mengembara. Kalau Ramadan ni memang keluar jadi imam tarawih dan sebagainya. Habib Umar ni satu hari dia jumpa Mak Saleh Denmark ni. Khabarnya begitulah, yang lukis karikatur hina Nabi. Ketika seluruh dunia Islam memberi ancaman bunuh kepada si Mak Saleh Denmark ni, Habib Umar pergi jumpa dia dan bersalam dengan dia dan bercakap dengan baik kepada dia, menyebabkan Mak Saleh ni heran. Mak Saleh Denmark, Danish ni dia heran. Lalu dia kata dekat Habib Umar, kenapa engkau layan aku begini?
ketika umat Islam mengancam aku dengan ancaman bunuh. Lalu Habib Umar menjawab, aku tahu engkau hina Rasul aku, engkau hina Rasul kita semua, kerana engkau tidak kenal siapa itu Muhammad. Engkau tak kenal dia, sebab itu engkau hina dia. Kalau engkau kenal dia, engkau takkan hina dia, sebab engkau kenal dia Rasul. Kata sahabat Yaman ni, masuk Islam Mak Saleh dan Mak. Itu cerita malam tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi dalam internet pun kita baca, keluar berita itu. Saya yakin kebenarannya, kerana di tangan Habib Umar, seperti yang disebut oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari, di tangan Habib Umar ribuan orang-orang bukan Islam telah memeluk Islam. Kalau tuan-tuan pergi Hadramaut, cari Habib Umar, pergi jumpa dia. Perangai sebiji macam Rasulullah. Lepas subuh duduk masjid ni, lepas subuh duduk baca Quran sampai tengah hari, tak boleh rumah, duduk dulu. Kita balik, roti canai panggil, tu bukan Habib, tu Hobab. Tu malu kita, suasana dia tu. Tu nak sebut apa tuan-tuan? Akhlak. Biar berakhlak. Jangan pi maki orang, jangan pi terajang permis orang. Iyalah aku ada salahnya, nak boikot-boikotlah. Jangan pi ludah, pi terajang, pi maki, buat apa? Dengan akhlak Habib Umar tu, kartun pelukis karikatur-kartun tu masuk Islam. Tuan-tuan bayang. Sebab itulah akhlak benda yang cukup besar di dalam agama ini. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, ada dua jalan pantas kamu ke syurga. Pertama, akhlak yang baik, husnul khuluq. Akhlak kamu baik. Kedua, kamu jaga kemaluanmu, yakni tidak berzina. Itu di antara jalan pantas untuk ke syurga Allah. Antaranya ialah akhlak. So jaga akhlak kita. Jangan tunjuk tak apa-apa akhlak, marah-marah kawan dalam bentuk ilmu, bukan emosi. Nak sebut tuan-tuan muslimin muslimat, syukur kepada Allah, itu sifat yang paling penting. Siapa yang bersyukur, kata Allah, linafsih, untuk dirinya sendiri. So ingat, semua milik Allah. Bumi kita berjalan, Allah punya. Langit kita bernaung, Allah. Hujan, air hujan, pokok kayu, buah durian, manggis, semua Allah punya. Ikan di laut, tarik keluar, bagi akal, cari bot, pukat, tarik, bawa keluar ikan. Jampi sikit, nang boti nang, koi boti koi, keluar ikan paus. Lari berselerak. Ini kerja kita, usaha kita, tapi milik Allah. Ingat tu, apa kita dapat? Syukur. Walau kecil, walau sikit, walau RM1, syukur itulah yang kata Hamka dalam Al-Azhar, tafsirnya Al-Azhar, dengan syukur itulah menjadi prime mover untuk ditambah nikmat. Penggerak utama nikmat nak bertambah ialah syukur. Bagaimana nak syukur yang besar? Kalau bagaimana nak tambah nikmat, kata Hamka, kalau kita tak reti nak syukur walau RM1, walau RM2. Jaga. Nabi itu jawapan dia. Apakah tak boleh aku jadi hamba yang bersyukur? So ingat, apa saja kita miliki, Allah bagi pinjam, duit, harta, kesihatan, kereta, rumah, apa saja Allah bagi pinjam dan bawa dia menuju jalan yang baik. Satu. Dua, Allah beri amaran kepada mereka yang kufur engkar dengan azabin syadid, azab yang tidak terperi sakitnya. Siapa dia? Yang kufur. Kufur sifat, dia boleh kena siapa sahaja. Kufur dia sifat. Baik tuan-tuan, Allah tidak peduli siapa. Isteri Nabi kufur, suami Nabi syurga. Allah sebut, wa daraballahu
wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut. Ini kufur. Hujung surah At-Tahrim, surah 66 juzuk 28. Surah terakhir juzuk 28 ialah At-Tahrim. Tengok hujung-hujung ayat, Allah pesan, buatlah contoh perumpamaan tentang dua orang perempuan, imra'ah seorang, wa imra'ata nuh seorang, wa imra'ata lut. Hujung ayat Allah kata, qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Nanti pada hari kiamat dikatakan pada keduanya, pergilah masuk neraka bersama orang yang masuk. Isteri Nabi Nuh neraka, Nabi Nuh syurga. Isteri Nabi Lut neraka, Nabi Lut ke syurga. Isteri Fir'aun syurga, Fir'aun ke neraka. Dia tak peduli darjat, dia tak peduli siapa, kufur hingga pada siapa sahaja. Kamu engkar Islam, kamu kufurlah. Cuma Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebut dalam fiqh Al-Awlawiyah bahawa kufur terbahagi dua. Satu, kufur yang besar. Dua, kufur yang kecil. Kufur yang besar, jahanam. Kufur yang kecil, ada harapan. Kufur yang besar, lawan Islam. Kufur yang kecil, seperti lupa nak bersyukur. Lepas tu dia ingat, dia syukur. Beres. Man taraka solah, siapa tinggal semayang dengan sengaja, kata Nabi, faqad kafara, dia kafir. Imam Syafi'i kata itu bukan kafir betul, kufur nikmat. Dengan maksud selagi dia tidak kata semayang tu tak wajib. Kalau dia kata semayang tak wajib, kafir. Kalau dia tahu semayang wajib tapi malas, kufur. Tapi tetap neraka kalau tak bertaubat. Na'udzubillah. Itu pembahagian kufur. Kita kena elak walaupun kufur itu kecil, seperti tidak bersyukur atas nikmat. Na'udzubillah. Semayang dapat rezeki, lupa Allah. Nak sedekah lupa, nak tolong anak yatim lupa, nak tolong mahat tahfiz lupa. Dia lupa, dia kira duit dia aja. Bahaya tu. Allah bagi pinjam, Allah boleh ambil bila-bila. Ingat tu. Jangan ada sifat jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Berapa kali saya baca ayat tu? Himpun harta, hitung harta, lepas tu rasa harta tu milik dia kekal, habis. Kena penyakit ni, demam kepialu jawab dia. Nak kumpul harta, nak simpan duit, ada hadis. Nabi sendiri suruh kita simpan sedikit duit kita untuk in case of emergency. Ada hadis. Gaji 3,000 simpan sebulan, katalah 300,500. Hak lain tolak rumah, kereta apa semua, rokok dan hil apa semua, tinggal tinggal 300,500. 300,500 tu pun nasib lah kalau tak kena curi. Simpan sikit. Siapa suruh? Rasul. Tapi bukan makna simpan sampai kedekut. Jama' amalan wa addadah. Jama' hitung, jama' hitung, himpun hitung. Dia kira satu lah. Tak boleh perangai. Orang perlu pertolongan, bantu. RM1, RM2, tolong. Oh, tu dia sifat. Sebab harta tu Allah bagi. Namanya kertas, namanya duit, namanya kereta. Allah yang bagi. Itu rezeki. Rezeki ni bila Allah tentukan, sejak azali. Malaikat tulis mana? Dalam rahim mak kita, di alam roh. Alam rahim tu. Nak berputik, nak jadi orang dah. Allah kata han tulis, wahai malaikat. Tulis apa? Kata malaikat, tulis rezeki dia, tulis isteri dia, jodoh dia, tulis nasib dia, semua kita baca dalam matan arba'in. Nak sebut Allah yang menentukan. Maka ada orang ya basutur rizqa, ada orang wa yaqdir. Ada orang yang ya basitu, luas rezeki dia, mudah dapat duit, rezeki murah. Murah. Allahu Rabbi. Anak-anak jadi elok, kerja elok ke semua. Gaji seorang-seorang 3-4 ribu.
kira tak gaduh lah hari raya tu. Kira terjamin lah rokok tu ada lah. Terjamin lah stok rokok tu. Terjamin lah. Sebab anak-anak tolong beli, anak pun merokok sama. Tak gaduh lah. 3-4 ribu luar murah rezeki, kereta itu, rumah dan sebagainya. Ada orang kata Allah waya qadir, ngam-ngam rezeki dia. Allah uji dia dengan kesempitan sedikit, ya qadir, qadar. Allah bagi ngam-ngam. Ada orang yang basit, mahal luas, rezeki dia banyak. Niaga jadi, niaga jadi, niaga jadi. Ada orang niaga gulung tikar pun ada. Ini hak Allah. Yang penting apa Allah bagi, syukur. Sebab hujungnya ialah kekufuran. Bila kufur, tunggu azabin syadid. Lalu Allah sebut pada ayat yang ketiga, siapa dia yang kufur? Allah cerita sikit ayat nombor 3, sifat-sifat kekufuran. Minta berlindung dengan Allah. Jangan ingat kufur ni lawan Islam. Ada sifat Allah letak 3 dalam ayat ni. Ayat 3 Allah sebut 3 sifat orang yang duduk dalam kancah kekufuran. Apa dia? Pertama, allazina yastahibbunal hayatad dunya, iaitulah orang-orang yang mengutamakan dunia lebih pada akhirat. Tengok ayat tu. Allazina jamak, allazina jamak, ramainya orang tu. Apa sifatnya? Yastahibbu. Yastahibbu ada kalimah hub. Hub, ya habibi, wahai kekasih, ya habibi. Hub makna kasih. Allazina yastahibbu, mereka yang kasih. Dalam taksir pimpinan Ar-Rahman ditaksirkan dengan mengutamakan kehidupan dunia, tak peduli akhirat. Dalam kalau nak ikut harfun lafaz, hub makna kasih. Orang yang kasihkan dunia sampai lupa akhirat. Saya sebut banyak kali, ustaz mana pun sebut banyak kali. Ambillah dunia, tak disuruh buang dunia. Saya sebut banyak kali, lahir-lahir dunia dah ada. Buat macam mana? Lahir-lahir bumi dah ada, langit dah ada, semua dah ada. Maka kita disuruh bermuamalah dengan dunia, bergaul dengan dunia. Tengok pula hadis lain, dunia ini hayatid dunya la'ibun walahu. Dalam ayat lain, dunia ini menipu, dunia ini permainan, dunia ini senda gurau. Baik, dunia ini lazat tapi menipu. Soalnya dunia mana yang menipu? Kena belajar tasawuf. Tuan-tuan kena belajar Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan kena belajar Hidayatus Salikin. Tuan-tuan kena khatam kitab Sayrus Salikin. Tuan-tuan akan jumpa dunia mana yang menipu. Ambil dunia boleh tak? Boleh. Baik, Allah kata dunia ni la'ibun wa lahun. La'ab, mal'ab. Mal'ab apa? Playground, taman permainan. La'ibun, main-main. Lahun, senda gurau, permainan. Mana satu? Dengar-dengar macam tu berwirid sampai tak buat kerja apa. Sampai duduk dalam masjid, susu beras apa tak beli. Bila bini habak jengkah bini, hantau apa? Nanti turun daripada langit beras jati. Hantau apa? Dia kira wirid jaga janggut 6 kaki punya panjang. Jadi berserabai dah janggut. Jubah seminggu tak basuh, zuhud bunyi pun. Anak bini tak makan. Yang tu kalau Omar hidup, jantan ni kena penampak pi balik zaman Jepun. Di terajang dia Omar mampu itu lah. Jangan cari pasal tuan-tuan. Kita kena tahu dunia macam mana dia nak kelentong kita. Jawab dia mudah, iaitu bila kita ambil dunia, kita utama dunia, kita lalai, tak ingat akhirat. Sebab itulah orang beriman dia cukup takut.
Saya ambil contoh dalam Riyadhus Shalihin, ada satu cerita, kisah yang dibawa dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Kisah apa tuan-tuan? Kisah seorang sahabat nama Abdurrahman bin Auf. Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf ni tuan-tuan tahu aset dia. Saya pernah sebut dalam tazkirah Ramadan lepas. Aset Abdurrahman bin Auf kalau convert into Malaysian ringgit 4.98 juta ringgit. Approximate value kita katalah 5 juta. 0.98 kita kata kira hampirlah satu. Matematik simple. Kita kata 5 juta. Aset Ibnu Auf 5 juta. Siapa ada aset 5 juta angkat tangan, aku nak pinjam juta. Ada ustaz 5 juta rupiah. Dan tu aku Allahu Akbar. Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah dipersaudarakan dengan Sa'id bin Rabi'. Sa'id, jadi baginda cukup takut. Baik. Kerana itu setelah kejadian itu berlaku, Nabi SAW terus pulang ke rumah isterinya Khadijah dengan perasaan gemetar. Baginda melarikan diri sambil ketakutan sampai di rumah Khadijah. Nampak balik cepat. Sampai di rumah, langsung baginda berkata kepada isterinya, Zammiluni, selimutkan aku, kerana aku sedang ketakutan. Sampai di rumah tak cakap banyak jalan. Zammiluni, hai Khadijah, selimutkan aku. Nak tunjuk kata takutnya Nabi SAW ketika tu. Tak pernah jumpa, tak pernah kena peristiwa yang hebat seumpama ni. Sebagai isteri yang setia, Khadijah menanyakan apakah yang menyebabkannya ketakutan. Bila Nabi SAW diselimutkan, baginda duduk di satu tempat. Bila tengok baginda dah tenang, Siti Khadijah baru datang tanya kepada Nabi SAW. Dan ni yang kita sebut sebelum ini, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu, seorang isteri yang baik, dia takkan kalut bila tengok suami dia balik daripada rumah. Suami balik pada rumah, suami muncul di depan pintu dalam keadaan nampak tak apa ceria, nampak serabut, nampak ada sesuatu terjadi, nampak baju koyak. Isteri yang setia, dia tak kalutkan suami waktu tersebut. Kalau suami masuk-masuk, suami tak mau bercakap, dia tanya, ni abang siapa ni? Suami tak cakap, suami masuk je dalam bilik seorang-seorang. Sebagai isteri yang baik, dia akan biar pilih dulu. Tu isteri yang baik lah. Dia tengok suami dia balik dengan keadaan muka merah dan sebagainya. Dia tanya, ni awak abang siapa ni? Sepatah hamba Allah tu tak cakap. Hamba Allah tu terus jalan masuk bilik yang ni. Ibu-ibu orang isteri yang baik, dia akan senyap. Tak apalah, biar pergi dulu. Faham ke tu? Macam marah nampak gaya sebut tajuk macam ni. Tapi tak berapa cantik Ustaz, buka-buka pintu tanya tu lagi tak jawab, lagi tu duk tanya. Tu tension tu lah. Kita masuk bilik, dia masuk sekali tanya. Kita sekali nak pergi bilik yang, dia pun ikut sekali. Lagi dia tak dapat jawapan, dia duduk tanya situ lah. Ni nampak gaya kurang baik. Boleh faham ke no? Macam marah nampak gaya. Baik, ayah-ayah, ibu bunda rahmati Allah SWT sekalian. Sikit lari tajuk sikit lah, tapi berkait dengan benda ni juga lah. Ayah-ayah yang ada di sini, sekarang ni saya rasa tajuk ni cukup sesuai bercara ni. Bulan Ramadan selesai sebulan. Sekarang ini Syawal pun dah habis 2 minggu silah. Masalahnya hari ni baru berapa hari bulan? Hari ni berapa hari bulan 8? 11. Hari ni 9 hari bulan 8 Ustaz. Gaji tak masuk lagi. Betul. Yang mana bekerja gaji tak masuk lagi. Dan saya rasalah yang ada dalam masjid malam ni sekali dengan saya, kita sekarang berada duk parah ni lah. Betul. Kah habis terus ya macam mana lah. Baik. Baru ni saya mengaji dengan seorang pakar motivasi saya lah. Ni untuk ibu-ibu lah, khusus untuk ibu-ibu. Jangan marah saya lah, ambil sebagai ilmu. Pakar motivasi itu sebut, dia kata orang lelaki-lelaki ni, kalau kita orang perempuan tanya suami, abang makan lah, senyap ya. Abang pasipah muncung ni, senyap ya. Suami tu jenis senyap, tak cakap sepatah pun. Bila tidur pun suami duduk tak tangan atas ni. Untuk maklumat ibu-ibu sekalian, suami ibu-ibu yang duk senyap tu dia ada masalah duit lah tu. Boleh faham masa tu?
Kalau ibu-ibu tanya apa-apa kat dia, patah dia tak jawab. Ajak makan tak mau, ajak pergi mana tak mau, buat apa pun tak mau. Duduk senyap je. Maknanya suami ibu-ibu sekarang ada masalah duit, masalah kewangan. Boleh faham je lah. Jadi kalau balik tengok suami macam tu, tak usah duduk minta duit lagi. Tem-tem lah ni. Tengok balik senyap, tak kata apa tu, jangan minta duit Pasal tem ni, dia dah memang tak ada duit lah tu. Tu yang dia serabut tu. Sebab orang lelaki-lelaki ni, dia senyap bila dia tak ada duit ni. Tapi kalau ibu-ibu tengok suami ibu-ibu ceria terlebih. Sebelum ini duduk di rumah duk panggil kita mak hang ni sebelum ni lah. Tapi hari tu balik Ustaz dia panggil sayang. Oh sudah. 30 tahun dah menikah Ustaz oi. Last dia panggil saya sayang ni Ustaz masa dapat anak yang nombor 3. Lepas 30 tahun menikah Ustaz, lepas 30 tahun anak tu umur anak pun dah 30 lah. Dia panggil sayang balik Ustaz. Apa tanda Ustaz? Baik. Tandanya satu ya. Kalau tengok suami ceria terlebih Ustaz, lebih pada biasa, tu tanda ada orang berkenan kat dia. Faham bahasa tu? Tengok nampak ceria terlebih Ustaz, sebelum ni tak pernah masuk dapur, tapi hari tu masuk masak tolong kita apa semua, tu tanda ada orang berkenan kat dia. Jadi kalau ibu-ibu balik di rumah lepas ni tengok suami senyap ya, tak usah duk minta apa-apa, memang dia tak ada duit lah tu. Tapi kalau tengok ceria terlebih, hati-hati. Boleh faham ke tak? Seorang pun tak angguk nampak ke? Boleh ke tak? InsyaAllah ambil sikit ilmu. Nah, kita kongsi sama-sama silat. Nah, baik.